Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli dan kuasa bulan 12 dan para pemberita yang hadir dalam pada hari ini bagi kita membuatkan satu press conference untuk mengatasi keadaan yang berlaku, yang mana tuan-tuan dan telah tahu semalam bahawa satu visi telah dibuat oleh AFA yang diwakili oleh yang berbahagia Datuk Yazan Muhammad selaku pemangku Presiden, dan saya hari ini dilantik sebagai pengerusi ingin membuat sedikit counterback atau counter balas apa yang disebutkan semalam ini. Yang pertamanya tentang pemecatan ahli-ahli gabungan Persatuan Pelajar Perak. Ini saya terpanggil kerana yang pertamanya saya rasa kami kumpulan ahli gabungan Papua yang 12 ini agak rasa terkejut dengan pengumuman oleh Naib Presiden yang mana dengan rasa bangga memecat 11 ahli gabungan dengan tanpa sebarang alasan ataupun kesalahan. Kami tidak terpanggil juga, kami telah panggil hari ini untuk membuat visi press conference ini demi untuk memperbetulkan atau memberikan keadaan yang sebenarnya berlaku dalam Papua selama ini. Kami menketikaikan dan menyangkal pada perkara-perkara tersebut. Tujuan kami mohon Papua untuk mengadakan EGM ini ataupun kongres khas bagi mengisi kekosongan yang dikosongkan oleh Presiden dan Timbalan Presiden yang mana dulu disandang oleh Yang Berhormat Datuk Seri Faizal Azumu sebagai Presiden dan Datuk Adli Shah sebagai Naib Presiden sejak Timbalan Presiden, yang mana mereka telah meletak jawatan sejak 21 Januari 2021. Jadi kekosongan itu kita rasa patut diisi. Tapi setelah beberapa kali kita cuba untuk memohon supaya Papua mengadakan EGM atau sebagainya, kami tidak dilayan. Setelah cuba beberapa kali, maka sampai ke hari ini kita masih menunggu. Oleh sebab demikian, kita telah buat keputusan untuk memohon, banyak 12 memohon untuk pihak Papua mengadakan EGM dengan secara bertulis kepada mereka pada 20 hari bulan 10 2011 bulan 2021 untuk memohon supaya mendesak pihak FAL Papua mengadakan EGM untuk menanti dua kosongan itu. Tapi sehingga sampai ke hari ini dah cukup sebulan masih tidak ada apa-apa pengembangan kecuali press conference yang dibuat semalam tiba-tiba memecat 11 ahli gabungan dengan tanpa sebab. Jadi sebab itulah kami hari ini ingin counter balik visi yang telah dibuatkan oleh Presiden Papua itu. Berkaitan dengan pernyataan 11 ahli gabungan yang diumumkan semalam berdasarkan artikel 80, iaitu seperti mana dalam perlembagaan yang saya buat sini hari ini. Artikel 80 mengatakan mana-mana ahli Persatuan Bola Sepak Perak tidak boleh menjadi ahli mana-mana persatuan lain atau menyertai pertandingan di dalam wilayah atau negeri yang lain tanpa kelulusan Persatuan Bola Sepak Perak, melainkan dalam keadaan tersebut tertentu. Jadi ini adalah artikel yang termasuk dalam artikel 80 Persatuan Bola Sepak Perak seperti mana yang tadi di sini. Tuan-tuan tengok ya. So, jadi kita pegang pada perlembagaan ini, maka inilah kita panggil tuan-tuan untuk kita buat semula counter attack atau counter back segala apa yang disebutkan oleh Elemen Presiden semalam. Papua ini adalah ahli-ahli gabungan dari Perak, Melis diterima sebagai ahli gabungan Papua seperti termaktub dalam artikel 12 perlembagaan. Oleh itu pada artikel 12 menyebut dengan clearly ataupun dengan terang menerang ini, iaitu
jawatan eksekutif terdiri daripada 19 ahli. Maaf, kita semuanya ni artikel 12 keahlian. Penerimaan masuk, pengantongan dan pemecatan. Jawatan kuasa eksekutif hendaklah membuat keputusan sama ada hendak menerima, masuk, mengantung atau memecat ahli. 2. Penerimaan menjadi ahli boleh diberikan jika pemohon memenuhi syarat-syarat yang dimaktubkan oleh Persatuan Bola Sepak Perak dan Negeri. Ketiga, keahlian ditamatkan melalui pemberhentian atau pemecatan. Kehilangan keahlian tidak melepaskan ahli daripada obligasi kewangan terhadap Persatuan Bola Sepak Perak atau ahli Persatuan Bola Sepak Perak yang lain, tetapi menyebabkan pembatalan segala hak berhubung dengan Persatuan Bola Sepak Perak. Dan ke-12 Pak Radhi mengatakan ya pembinaan dunia masuk. Ini clearly tolong dengar ya. Artikel 12 mengatakan ahli gabungan Persatuan Bola Sepak Perak hendaklah terdiri daripada yang berikut. 1. Persatuan Bola Sepak Daerah dan daerah kecil di dalam negeri Perak. Ini yang saya maksudkan ni. 2. Persatuan Bola Sepak Melayu Perak. 3. Majlis Sukan India Perak. 4. Pertubuhan Persatuan Bola Sepak Cina Perak. Dan 5. Persatuan Bola Sepak yang mewakili kaum utama. Contohnya orang asli, kaum Sayap, kaum Siam atau kaum Cik. Ini yang termasuk nanti. Jadi kalau kita nak buat perubahan atau pemecatan ataupun perubahan, kita kena ubah perlembagaan di dalam Syariat Agung. Kita tak boleh ubah sesuka hati macam mana yang kita buat sekarang ni. Kita nak ubah kena punya Syariat. Ini kalau nak ubah. Bermakna hari ini Persatuan Bola Sepak Melayu Perak adalah ahli gabungan yang sah dalam Persatuan Bola Sepak Melayu Perak. Oleh itu, sekiranya ingin membuat perubahan berkaitan dengan keadaan baru dalam perlembagaan pada artikel 12, ini jelas menunjukkan pengumuman berkaitan pemilihan ahli gabungan semalam adalah tidak sah. Di sini saya ingin jelaskan bahawa 11 persatuan daerah yang dimaklumkan semalam adalah masih sah sebagai ahli gabungan PAPA sehingga hari ini. Oleh itu, mengikut perlembagaan EGM yang dicadang akan tetap dijalankan seperti yang dimaksud. Ini adalah kerana 12 ahli gabungan yang sah melebihi 50% daripada jumlah ahli gabungan PAPA. So, apa yang saya maksudkan di sini bermakna hari ini apa yang dibuatkan oleh Naib Presiden semalam tidak mengikut landas undang-undang ataupun pembahasan yang kita dapat. Pada segi kami terima kalau dia nak jual FC dan sebagainya, itu kita campur. Hari ini kita hanya mengatakan kedudukan PAPA dan tujuan kami datang ini hanya untuk melantik 2 kekosongan. Itu yang perlu. Kita tak ada buang siapa pun. Bukan kita nak buang orang, nak pecat siapa, tidak. Kita hanya nak minta supaya PAPA mengadakan EGM untuk melantik 2 orang, iaitu jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Itu saja. Dan mengikut apa yang telah kita masukkan dalam Undang-Undang 31 ini, bahawa ahli-ahli gabungan boleh mendesak, boleh membuat surat kepada PAPA untuk mengadakan mesyuarat agung khas atau EGM ini dengan syarat tulis surat kepada PAPA, dan setelah 30 hari kalau tak ada apa tindakan, maka jawatan kuasa ataupun ahli yang gabungan yang benarkan ini boleh mengadakan EGM ini tanpa bisa PAPA sampai 2 hari. Dan hari ini kita dah ada lebih daripada 30 hari dah. Dan kita dah hantar surat ini kepada mereka dan mereka tak ada jawapan, dan kita akan gerak. Maka dengan ini saya nak istilahkan bahawa kita akan adakan juga EGM dalam keadaan terdekat ini. Setelah kita mula habiskan hantaran kepada barang-barang atau surat kepada ahli gabungan. Habis baca. Jadi saya rasa
Ini saja yang saya nak sebutkan sini. Dan kalau ada apa-apa lagi yang saya ingin tahu, sila buat soalan, boleh tanya. Dan saya yang ada kuasa boleh tolong jawab apa yang tuan tahu. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Ini sebenarnya gabung dengan sebenarnya. Jadi semalam rencana itu tidak sah dan kita supaya tetap akan dilakukan pada tarikh yang ditetapkan kemudian. Adakah prosesnya kemudian mengambil alihkan PLC itu atau Hari ini pada kita semua, kita tunggu yang pertama untuk mengisi kekosongan malam praktik pasien yang macam itu dulu. PFC ini dia satu bangunan yang lain, satu bangunan yang lain. Walaupun hari ini setelah kita faham bahawa semalam Naib Presiden telah menyentuh bahawa dia telah membuat keputusan untuk menjual 100% PFC kepada satu syarikat. Dan saya tak tahu lah apa hubungan itu. Dua kali kita tak tahu apa-apa dia itu terserah ke tak ada. Jika benda itu betul, kita terima dengan baik. Tak betul, itu dia orang terima. Dan saya tak tahu sebab apa-apa. Dan saya sampai hari ini syarikat itu pun dah diambil alih oleh pihak yang ingin membeli. Dari perbincangan atau perbincangan ini kita tak tahu. Kita ada beberapa exco apa dalam kumpulan kita ni yang mana saya rasa dia pun tak diliput langsung untuk mengatar atau untuk mengikuti apa-apa perkembangan ataupun arahan yang dibuat oleh Papa. Sedangkan semalam masa PSC itu dibuat oleh Yang Berhormat atau Yang Bahagia Datuk Mahathir Azlan, hanya 3-4 orang sahaja exco yang disebut, yang lainnya tak dimaklumkan. Jadi mereka pun tak tahu bahawa semalam ni ada PC tentang beberapa yang disebutkan malam. Saya rasa itu juga membuat beberapa ahli exco rasa kesal kerana tak dihormati. Walaupun dalam perkembangan mengatakan apa juga keputusan hari ini mestilah dilakukan oleh exco apa. Percataan itu ada dapat surat atau mesej ke secara rasmi itu? Setakat ni belum. Kita tahu daripada pengumuman yang dibuat semalam lah. Tapi dia berkata semalam ni, dia kata pemecatan itu sah dibuat melalui dia persyaratan betul. Tapi ikut perlembagaan ni dalam nak memecat mana-mana perubahan, dia kena ikut prosedur. Yang pertamanya dia kena bagi peluang kepada orang yang memecat dulu untuk menjawab kesalahan. Jika ada kesalahan, kalau tak ada kesalahan, dia kena cukup bagi. Dan lepas tu dia kena mensurat, dia exco kena mensurat untuk keputusan. Tak lepas tu baru pergi kepada AGM yang mana Persatuan Agama AGM itulah yang dapat memutuskan sama ada pemeriksaan boleh lulus atau tidak, boleh disidang atau tidak. Adakah kumpulan program akan mengambil tindakan bersama terhadap pakar liputan datanya yang melanggar tidak mengikut perlembagaan dan sebagainya? Kita belum ada tindakan demikian. Kalau dia orang tak mahu tu, kita mungkin lah. Tapi kita ada kemukakan beberapa peguam untuk membantu kita dalam segi undang-undang. Sebab saya rasa dia tak ada undang-undang lagi. Tapi walau macam mana pun, kalau Papa masih berdegil untuk menentukan, dan kita tunggu surat pemisahan sampai. Kalau kita dapat surat tu, mungkin kita akan ambil tindakan dengan cara yang terhormat lah. Sama ada kalau kita nak ambil alih macam mana pun, kita juga ambil. Tapi tujuan kami tidak ada mengatakan nak ambil alih mana Papa dan sebagainya. Semua kami nak menggantikan, letakkan kekosongan iaitu Presiden dan Timbalan Presiden. Itu saja. Utama kami ingat budaya ini. Ini saya tambah sikit bagi apa yang kedudukan kami sebagai ahli gabungan adalah hak kami. Setelah kita respon daripada Papa lebih pada 10 bulan, kita tak berpresiden dan timbalan presiden. Ini adalah hak ahli gabungan untuk menuntut hak kami untuk mengundi siapa yang kita pilih lebih layak di atas. Kalau saya tanya lagi, yang pecat tu dia kuasa sebenarnya. Yang ini yang saya rasa pelik sikit lah ya. Sebab pada saya
Nak memecat seseorang ni bukan senang. Bukan senang. Kita ada pelbagai. Pecat ni siapa boleh cakap. Tapi cara pembiayaan tak betul. Dia tak boleh buat pengumuman pada saya lah. Dia tak boleh buat pengumuman begitu dengan cara visi pengawatan pecat. Siapa dia? Apa hak dia? Dia hanya pemangku presiden. Pemangku ni tahu tak pemangku ni apa syarat dia? Pemangku ni hanya boleh pemangku naik media dia hanya saja jawatan naik media. Dia hanya boleh mampu mesyuarat kalau ada mesyuarat ataupun menjadi apa-apa pejabat dalam zakat. Itu saja. Tapi memecat mengambil orang menurut menanti orang tak benar. Saya tak ada tuan-tuan, tak boleh. Jadi tak boleh. Ini telah kita tanya bincang dengan PJS, PJS kita tak ada kuasa. Dia hanya menentukan membuat apa ni mengadakan mesyuarat sebagai chairman itu saja. Dia boleh mengusikan mesyuarat. Tak lebih pada itu. Apa contoh dari konstitusi yang baru? Belum kira. Kita dah mohon walau macam mana pun kita akan hantar surat kepada FM mohon supaya datang pada hari kita adakan EGM. Tapi kita hanya boleh mohon keputusan yang jelas supaya tak mari ke pada. Tapi walau macam mana pun jika tak ada apa-apa masalah pun kita tetap akan jalankan EGM. Itu hak kami sebagai ahli golongan. Dan satu lagi saya nak beritahu ya, dia orang bangkitkan semalam ini satu perkara pasal Melayu Perak. Dia marah kami itu adik-adik ini kerana bergabung dengan Melayu Perak. Melayu Perak ni adalah satu badan bola sepak yang juga bergabung dengan Perak. Kita bukan bergabung, kita hanya ahli. Kita hanya ahli sebab bila Melayu Perak ke mana-mana daerah nak buat satu pertandingan. So, dan daerah lain boleh pergi main. Dia sebagai ahli, dia bukan bergabung. Begitu juga kami bukan bergabung dengan Melayu Perak, tapi hanya ahli saja. Ahli berhak untuk bermain mana-mana pun. Kita bergabung dengan FM, dengan Papua, bukan dengan mana. Jadi ini satu masalah saya rasa yang dia orang silap. Dia orang tuduh kita tak masalah itu. Melayu Perak ni dah termaktub dalam permaraan mengata salah seorang daripada ahli gabungan yang berada sejak dulu. Dalam artikel 12 tu dan kita tak boleh ubah pun. Nak ubah tu kita kena masuk pada agung. Hari ini kita rasa daripada bulan 2 ke bulan 3 ke sampai ke hari ini tak ada satu surat esko dia buat. So tak boleh apa nama apa ni. Dia tak tahu kenapa dan tak tahu kenapa macam apa. So kita minta benda ni ada dapat dibincangkan itu saja. Tapi apa yang berlaku hari ini dengan keadaan yang berlaku demikian ni, dia tengok PFC Perak FC pun dah jadikan jauh. Dulu ada Perak asli dengan Papua tak bersatu. Tu kita nak tengok kadang sekarang di keluar di sebelah. Itu yang sebab kita panggil yang balik. Itu niat kita. Kita nak supaya Papua PFC ni dapat berjalan dengan kuat saja. Ini adalah permainan yang disukai ramai. Jadi saya rasa banyak peminat-peminat kami Perak yang mula-mula marah. Ada yang telefon kami mengatakan apa dah jadi dan sebagainya. Tapi kita tak tahu. Kita nak jawab tak tahu. Cuma kami rasa terkejut kenapa kami dipecat dengan tanpa alasan itu saja. Apa alasan yang kerana saya bergabung kami dengan dia. Kami tak bergabung dengan Perak tapi kami jadi ahli juga. Macam tu juga Perak Indian. Majlis Sukan India tu. Dia biasa buat pertandingan antara daerah. Dia juga ahli beli gabungan dan dia boleh main boleh. Kenapa dia tak ada salah kan? So saya rasa ini satu perkara yang saya rasa dia pun kena fikir balik. Boleh buat keputusan yang macam tu. Kalau tidak kita akan buat lagi majukan benda ni. Boleh benar dengan cakap pilot, dia asal kita akan langgar lagi yang sana. Ke mana pun kita akan tetap menyanyi EGM kita. Hari yang kita ada 14 hari. Sebelum tarikh 14 kita akan hantar surat memberitahu notis surat dia 14 hari sebelum tarikh. Kita akan hantar insya-Allah. Nak mari tak mari itu terpulanglah. Tapi walau macam mana pun bulan yang 12 ni kita akan dalam sebab kalau kita letakkan 12 yang 12 ni dah setuju. Mereka setuju dan mereka sanggup untuk mengadakan dan kita dah daripada 18 kita 11 12 tu dah kira lebih bersetengah. Memang layak untuk kita buat ini. Dan ingin saya tekankan dalam press conference malam dia mengatakan 2 nahoda dalam satu tempat.
kita menjalani proses normal untuk melantik tahun yang baru. Kan? Jadi saya tak pandang itu sebagai satu kesalahan. Ya? Jadi tanggapan dia orang tu pun dah salah. Apatah lagi bila dia berkata decision dia orang untuk memecat kami berlandaskan pada mesyuarat expo semalam. Saya nak tanya, berapa expo datang semalam? Cukup koran ke tidak? Mana notis expo meeting? Ya? Banyak boleh kita petikan kan, tapi kita tak nak membuka keadaan. Jadi diharap yang bersama tu berpada-pada lah. Tak payah kita otai, tak payah kita apa, kita berpada-pada, berpandukan pada perkembangan. Saya juga nak bangkitkan satu ya. Dia bangkitkan semalam pasal artikel 80. Okey. Hari ini saya nak bangkitkan pada artikel 30 yang tercantik dalam projek undang-undang ini. Dalam artikel 30 ni, 32 ni mengatakan Kongres luar biasa hendaklah diadakan dalam tempoh 30 hari. Okey, 30 hari selepas menerima permintaan tersebut. Jika kongres luar biasa tidak diadakan dalam tempoh itu, ahli gabungan yang membuat permintaan itu boleh mengadakan kongres itu sendiri. Dalam perluan. So kita dah hantar itu surat pada 20 hari bulan 10 dan hari ini dah masuk 24 bulan 10. Mohon lepas bulan. So lepas 30 hari mana kita berhak untuk buat. Sebab dia pun tak buat, kita buat lah. Kalau dia pun buat dalam masa 30 hari, kita tak apa, kita ikut saja. Tapi dia orang tak buat, sekarang kita dah dapat, kita kena buat lah. Itu saya nak buat. Dan surat-surat ni semua kita dah banyak pada FAM, pada PTPS, semua kita tahu. Kita bukan anda tu, kita ikut tak perlu. Kita tak ada tu. Dan saya nak beritahu kepada mereka ni, tolong kita bukan ada niat nak keluarkan siapa-siapa daripada FAM. Tak ada. Kita tak buat dia orang pun. Kita hanya nak melantik kekosongan. Sebab ada kosong. Kalau ada ahli isi ada kami, tak kacau. Sebab kekosongan. Jadi kalau kita nak isi, kita kenapa salah sangat, berat sangat bagi dia orang nak terima untuk kami nak lantik dua jawatan ini. Kalau you tengok industri bapa, tak lama dulu ada PJM juga melantik timbalan presiden. Apa bezanya dengan sekarang? Betul tak? Tak ada perbezaan. Jadi kenapa yang diorang ni boleh fokus sangat di benda ni? Perkara yang sama. So itulah, jadi saya rasa sedikit banyak kalau tuan-tuan nak buat bagi sebelum kita akhiri. Dan saya cuma nak ingatkanlah kepada tuan-tuan kalau boleh, biarlah mereka ni cari jalan yang mudah. Kita nak yang mudah. Kita bukan nak bergaduh, kita bukan nak kurang, kita bukan nak apa. Kita hanya menuntut apa yang kita hak kita bagi ahli gabungan. Dan ada beberapa exco dalam bapa yang ada yang mereka tolak tolak keluar tu, dia orang juga adalah ahli gabungan. Sebab mereka datang dari daerah. So dia orang berhak untuk melakukan saja. Walaupun mereka exco, tapi mereka sebabkan mereka exco, mereka tolak keluar. Saya kata tak patut. Mereka patutnya apa yang pernah buat, kena panggil semua exco. Oh betul, kenapa nak pinggirkan exco ni dan datang exco ni, kenapa? Dia pun keparah kami sebab kami tak panggil 18 buat ini. Tapi dia pun tak panggil exco tu apa masalah? Tak apa pula. So ini tak patutlah kalau nak buat. Kita be fair, kita be fair semua. Dan kami insyaAllah dalam syarat IGM yang kami buat ni, kami dah buat keputusan, kita akan panggil pun semua 18 dari orang. Kita takkan akan pilihkan 12 dah. Kita akan panggil semua itu. Dan kita bukan takut daripada segi nak pengundi ni. Ini hak siapa-siapa punya keputusan kita. So ada apa-apa lagi soalan? Silakan. Kalau tak ada siapa-siapa nak cakap ni dari JK, bukan ada apa nak beritahu? Ada lagi? Kita hari ni ada 10 yang datang. Kerana ada 3 orang tu dia pun masih kerja dalam Pak Mari. So hari ni pun kita pun dalam malam-malam tak ada kerja ni. Kalau tak kena dia pun buat PC semalam, kita pun tak buat. Tapi nak counter balik apa yang dia buat. Cuma kena bagi tahu sebab kami tak mahu nanti dianggap kami telah dianggap sebagai posak. Kami telah dianggap sebagai posak pada sepak bola ni. Kami tak ada buat posak apa pun. Kami tak ada buat apa pun. Malahan kami tak pernah kacau FC ke apa pun begini. Jadi kenapa hari ini kami dianggap sebagai posak? Adakah kerana kami nak buat EGM kesalahan diri salah? EGM kita buat untuk nak menyenangkan keadaan, itu saja. Sebab saya rasa dah lama sangat tak ada presiden. Mungkin tak ada presiden dalam presiden, inilah yang macam. So kita minta lagi. Dan ingin saya berjelaskan sekali lagi ya, perjuangan di antara IMC, Papa dengan IMC itu hanya
kita adalah tidak adil untuk kita komen atau beri pendapat pasal kita tak tahu intipati suara itu. Jadi kita anggap tu satu isu, tak ada guna-guna. Kami hanya mahu apa yang ketidakadilan yang berlaku di Papua ni diperbetul. Okey. Jika Papua hari ini menolak Melayu Perak, okey, sebagai liga mana dia tak dikira Melayu Perak sebagai liga mandiri, bermakna Papua ni tak sah Islam. Sebab Papua pernah telah diuji kan terakhir maknanya Pernah ditapik. timbalan presiden Melayu Perak pernah cuti, timbalan presiden Papua. Ya. Presiden Melayu Perak pun pernah jadi presiden Papua. Jadi maknanya Tak, soalan dia. Kenapa sekarang orang buat? Lama kan buku tahu lah. Ya. Lama buat cerita Perak Meli keluar besar. Kan itu saja. Kalau dia nak Very big question mark. keluarkan Melayu Perak, dia kena kepada persemakatan. Dia apa-apa juga dalam perkara yang diubah kena buat syarat agung. Hanya masyarakat agung saja yang boleh Kongres saja yang berkuasa. Video belum tahu. Papua tak sah. Saya nak tanya satu lagi ya. Semalam dalam press conference malam, dia kata 11 jawapan ni ada beruan digugurkan sebab tak ada daripada apa lah, salah. Tapi saya nak bagi tahu salah seorang daripada exco yang ada semalam ni masuk yang apa tu daripada Batu Gajah. Dia adalah jawatan kuasa Melayu Perak. Macam mana dia terima? So macam mana? Yang kemarin dia dibacakan tapi yang mereka pilih Dia di belakang. dia ada kuasa tu. Dia dah tahu pasal. Dia adalah dia adalah kuasa Melayu Perak. So saya rasa adakah ini cara adil yang dikatakan dia tu? Jadi Banyak kita tak mau fikir pada benda tu lagi, kita beritahu lah. Kalau tanya saya beritahu lah. Jadi itulah kita harap benda ni semua kita nak betulkan keadaan. Bukan kita nak apa, kita nak betulkan keadaan supaya dalam apa yang berlaku dalam keadaan ini kita akan panggil dimulakan semua tadi. Dibalik dengan cara fikir itu saja.